Assalamualaikum Puan. Okey Puan, so saya nak share sikit tentang plan penggantian gaji yang mana Puan sendiri tak pernah dengar tentang plan penggantian gaji ni lah. Okey, plan penggantian gaji ni bermakna dia menggantikan pendapatan Puan di waktu Puan tak ada income dan tak boleh bekerja langsung. Okey. Okey, dia macam ni. Macam Puan, mesti Puan ada buat simpanan kan bulan-bulan, betul tak? At least sekurang-kurangnya simpanan paksa, iaitu KWSP. Kenapa kita perlu ada KWSP? KWSP ni penting sebabnya apabila lepas kita bersara nanti ataupun Puan mungkin dah dapat pencen, jadi yang inilah yang akan bantu Puan untuk survive pada masa akan datang pada waktu tak bekerja. Tetapi berapa lama pendapatan yang ada ni ataupun simpanan yang ada ni boleh bertahan? Sebab waktu umur kita 50, 60, waktu tu dah sakit, anak-anak dah besar, dah dewasa, waktu tu mungkin perlu duit yang banyak. Terutama anak-anak yang masih belajar di peringkat pengajian tinggi lah. Jadi macam Puan masih muda lagi, Puan dan suami masih muda lagi, perlu buat adjustment daripada awal lah. Sebab takaful ni kalau nak ambil, dia kena mula daripada usia muda. Apabila usia muda ni, dia punya caruman lebih rendah. Lepas tu risiko untuk dapat penyakit tu pun lebih rendah lah. Nanti kalau dah ada sakit pun nak ambil, takaful tak terima. Memang ada yang takaful yang cover untuk yang ada sakit, tapi dia punya coverage ni tak tinggi lah. Okey, jadi macam ni saya teruskan dengan tajuk kita ni, plan pengganti gaji. Okey, maknanya Puan bekerja kan, daripada gaji Puan ni. Okey, daripada gaji Puan ni Puan gunakan biasa untuk apa? Untuk bayar rumah. Lepas tu untuk kenderaan. Lepas tu untuk dapur kan. Maknanya beli barang rumah lah. Kalau tak beli barang rumah ataupun barang dapur tak berasap. So kalau dapur tak berasap, macam nak makan. At least kalau nak makan kat luar pun kena ada duit, betul tak? So ada buat simpanan. Kalau ada anak, simpanan pendidikan ni adalah penting. Sebab apa? Bila kita tak ada simpanan pendidikan pada masa akan datang, waktu tu kalau lah let's say PTPTN tu dimasukkan, jadi kita kena fikirlah alternatif macam mana kita nak membayari pendidikan anak-anak pada masa akan datang. So sementara Puan masih lagi muda, kena mula daripada awal. Plan betul-betul. Okey, lepas tu mungkin ada simpanan ada bagi dekat ibu bapa, betul tak? Ataupun kalau ada komitmen dengan bank, bayar dekat bank. Okey, ini semua base kepada gaji lah. Saya ambil contoh gaji kat sini RM5,000. So di waktu kita ada gaji, kita sihat, majikan bayar. Apa yang berlaku seandainya kata kita tak ada gaji? Okey, benda-benda ni semua boleh bayar tak? Rumah, kalau kita tak ada rumah, macam mana kita nak tinggal kan? Jadi rumah mesti kena bayar walaupun kita tak ada pendapatan. Kalau tak ada rumah, kat mana kita nak tinggal? Kalau kenderaan sekalipun, nak naik public transport lah contohnya, kalau tak ada kenderaan, public transport pun kena bayar pun. Kalau ada kenderaan sendiri, servis dari segi maintenance mesti kena bayar. Dapur pun mesti kena, maknanya barang keperluan harian masih perlu dibeli. Kalau tak beli, maknanya kita tak boleh nak makan. Begitu juga kalau nak bagi mak ayah. Lepas tu loan komitmen dengan bank ni pun mesti kena bayar jugalah. Jadi kat sini, ni waktu kita sihat. Apa yang berlaku kalau lah tiba-tiba meninggal awal? Kalau meninggal awal, kita tak sempat nak uruskan harta yang ada. Okey, duit simpanan, segala aset yang kita ada lah. Duit simpanan, lepas tu pelaburan, KWSP. Sebab saya tak tahu Puan ni pencarum KWSP ke tak, so saya tulis ni secara umum. Duit simpanan, pelaburan, KWSP, ataupun kalau ada dapat pencen,
Pencen ni apa kena tahu, dia title dia kena lebih 20 tahun berkhidmat. Bila lebih daripada 20 tahun berkhidmat baru dapat full pencen. Kalau tak, kurang daripada 20 tahun berkhidmatan, dapat beberapa persentage sahaja. Lepas tu rumah ini semua adalah aset. Let's say kalau berlaku kematian, tak sempat nak nak buat wasiat ataupun nak buat pengusaha harta lah, harta pusaka waktu hidup. Duit semua ni bila kita dah meninggal, okey, utama husband lah, sebab husband ni dia adalah pencari nafkah yang utama. Dia bertanggungjawab sehinggalah walaupun dia dah meninggal. Okey, kalau lah duit simpanan semua ni bila dah meninggal dia akan terbeku. Terbeku buat sementara waktu sehingga hutang ni dijelaskan. Jadi harta-harta ni pergi mana? Harta ni akan dipegang buat sementara waktu oleh amanah raya. Amanah raya ni akan ambil alih untuk untuk bantu puan menjelaskan hutang-hutang yang suami ada tinggalkan waktu dia hidup. Maknanya puan yang bertanggungjawab untuk settlekan hutang yang ada waktu suami puan tak sempat nak settlekan hutang dia waktu hidup. Jadi nak dapatkan semua ni, bahagian harta yang ditinggalkan ni, jadi bila pergi ke sini ni dia akan pergi ke faraid. Kalau faraid bagi si isteri yang ada anak 1/8. Okey, kalau yang tak ada anak 1/4 sahaja bahagian isteri. Bahagian isteri yang tiada anak dapat 1/4 sahaja. Kalau yang ada anak 1/8. Okey. Jadi semua ni harta yang ada ni dia akan dibekukan buat sementara waktu dan diambil alih oleh amanah raya sehinggalah hutang ni dijelaskan dulu. Dah lah hutang ni tak sempat nak settlekan waktu hidup. Lepas tu nak uruskan harta ni yang ada ni perlu kos puan. Dia bukan simply semudah yang kita sangkakan. Saya pernah jumpa dengan klien ni, dia ambil masa 1 tahun hingga 2 tahun untuk jelaskan bahagian faraid masing-masing. Sebab melibatkan kos kan. Itu kena semak balik kos tu. Sebab kos ni dia dikira balik base kepada harta yang ditinggalkan berapa. So puan kena tahu apabila berlakunya meninggal dunia, duit simpanan suami, pelaburan ke kalau dia ada buat, kalau dia pencarum KWSP ataupun penerima pencen, semua ni dia akan freeze buat sementara waktu. Sehinggalah puan bantu untuk jelaskan hutang yang ada. Dan harta-harta yang ada ni akan dipegang oleh amanah raya buat sementara waktu sehingga puan jelaskan hutang. Lepas tu bila dah jelaskan hutang ni, puan akan dapat probate key. Maknanya puan tahu tak probate key? Probate key maksudnya puan bertanggungjawab untuk tahu duit ni semuanya daripada mana. Lepas tu macam mana nak selesaikan. Bila amanah raya ni dah kira balik hutang yang ada ni berapa, dah settlekan, nak dapat ni puan, puan kena kena tahu yang berapa kos nilai harta yang ada, dan base kepada harta yang ada ni amanah raya ni akan letakkan berapa fee yang dikenakan untuk uruskan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang pertama kalau berlaku kematian. Yang kedua, hidup kita tak boleh lari lah daripada sakit. Dia tak kisah sebenarnya sakit apa pun. Even though kalau kita sakit demam biasa pun kita dah rasa sakit teruk kan. Kalau kita tak boleh bangun terlantar kan. Betul tak? Kalau kita sakit berpanjangan ni puan, lebih daripada 6 bulan berturut-turut, puan rasa boleh tak 6 bulan berturut-turut? Puan rasa majikan ni nak simpan lagi tak staff yang tak boleh bekerja 6 bulan berturut-turut? Kalau staf kerajaan mungkin dia akan tanggung lah kos dari segi untuk perubatan.
Tapi kalau staf swasta 6 bulan berturut-turut, majikan berhak untuk buang ke pekerjaan tanpa gaji. Dan berdasarkan simpanan yang puan ada, simpanan tu boleh bertahan berapa lama untuk survive. Boleh bertahan berapa lama untuk survive. So, puan kena tahu dan jelas kenapa saya menggalakkan puan untuk fikir balik tentang apa yang puan cakap tadi tentang hutang. Sebenarnya bila orang banyak hutang ya kena ambil. Sebab apa? Bila banyak hutang ni puan, kalau let's say lah husband meninggal dunia, macam mana puan nak jelaskan hutang, nak dapatkan bahagian faraid ni? Dia macam tu. So let's say lah, macam saya cakap tadi, kalau suami puan tu dia sakit, puan boleh jaga dia ke? Benda macam mana puan nak pergi kerja? Siapa nak jaga suami puan? Puan kena fikir macam tu. Dia ada tak satu backup plan untuk cover dia punya income 10 tahun gaji tahunan? Kalau tak ada, memang kena ambil perlindungan takaful. Sebab apa? Kalau berlaku sakit ketika ni, kita kena tahu kos untuk rawatan ni. Kos rawatan ni dia melibatkan dari segi ubat, kepakaran. Lepas tu untuk dapatkan rawatan terbaik. Bila kita dah tak sihat kan, of course lah kita akan fikir macam mana nak sihat. Jadi pemakanan pun memanglah kena jaga. Semua ni melibatkan duit puan, kos yang tinggi. Kalau puan kata puan boleh jaga kan, macam mana puan nak agihkan masa nak datang pergi bekerja, dan suami puan ni duduk kat rumah tak boleh kerja langsung. Sedangkan benda-benda semua ni asas pun mesti kena bayar, yang ini semua ni, dan melibatkan yang ini semua. Semua ni pun kena juga bayar. Jadi puan kena fikir balik tentang apa yang puan cakap tadi. So ubat-ubatan, kepakaran, rawatan terbaik ni dan pemakanan yang terbaik ni untuk sihat memang perlu, memang kos yang tinggi. Kalau orang yang sakit kan, susu satu tin berapa puan? Puan tahu tak? Susu yang mahal tu RM60 satu tin kan. Kalau seminggu berapa puan? Susu tu boleh bertahan berapa lama? 3 hari, 4 hari. Puan kena tahu benda-benda tu semua. Kalau puan ada medical card sekalipun, medical card ni dia cover kos rawatan dalam hospital. Tapi bila kita dah discharge daripada hospital, puan perlu duit sebenarnya. Sebab apa? Duit ni kita akan gunakan untuk keperluan asas. Dia sebenarnya takaful insurance ni, dia bukanlah benda yang kendak. Dia adalah satu keperluan. Sebab dia sama macam kita bayar bil rumah, kenderaan semua ni. Sama. Sebab kita kalau time kita ada gaji, kita sihat, kita boleh bayar semua ni. Apa kata kalau kita sakit? Gaji ni tak ada kan? Betul tak? So macam mana kita nak bayar benda ni semua? Jadi balik semula pada kalau berlaku sakit ketika, benda ni yang puan kena tanggung. Kalau anda kata suami tu mengalami sakit ketika. Okey puan, untuk pengetahuan puan, kos rawatan untuk sakit ni, kos perubatan ni dia meningkat setiap tahun sebanyak 12%. Inflasi meningkat setiap tahun. Ini fakta, ni bukan auta. Okey, itu yang kedua. Andai katalah masa saya jumpa puan hari tu something apa yang berlaku kepada ahli keluarga puan, suami kan. Dia bangun tidur, lepas tu tiba-tiba dia tak boleh kerja. Totally anggota tubuh badan tak boleh bergerak. So puan rasa panik tak waktu tu? Panik kan? Betul tak? Jadi puan rasa apa tindakan puan nak bantu suami? Perlu dapat rawatan, betul tak? Maksud saya kat sini, kalau in case berlakunya lumpuh secara penuh kekal. Lumpuh secara penuh kekal ni perlu bantuan daripada seseorang untuk menjalankan kehidupan seperti biasa. Contohnya kalau kita nak makan ataupun kita nak tukar baju, nak bergerak satu tempat ke satu tempat, itu semua perlukan bantuan seseorang yang menjaga suami. Dan untuk pengetahuan puan, setuju tak saya cakap
kos rawatan untuk orang yang sakit lumpuh ni lebih besar berbanding dengan sakit kritikal. Sakit kritikal ni dia banyak sebenarnya. Dia tak ada spesifik seperti sakit kronik, bukan. Okey, saya just nak share ni secara umum, nanti puan boleh tanya balik. Okey, kalau untuk lumpuh ni secara penuh kekal, maknanya anda tak boleh bangun langsung. Terlantar je dekat terlantar je dekat katil kan. Dia macam ni lah. Bedridden. Maknanya terlantar sahaja dekat katil. Kalau suami puan ni bawa kenderaan seperti motor, adalah sangat berisiko untuk terdedah kepada kemalangan. Jadi memang kena ambil perlindungan takafu ni. Kalau berlaku apa-apa masa naik motor, lumpuh secara penuh kekal, bedridden, tak boleh gerak langsung, of course lah kena bantuan daripada seseorang jaga lah. Kalau puan nak kerja, at least lah minta lah, hire lah seorang yang jaga suami puan ni, jururawat. Betul tak? Nak rawat orang sakit ni puan bukan mudah puan. Tambah puan perempuan. Cuba puan tengok dekat dada akhbar, dekat dekat paper kan, ramai yang ada masalah macam ni. At the end boleh jatuh bankrupt tau, kalau kita tak buat daripada awal ni. Okay, kalau ada simpanan tu, at least, yelah mungkin puan cakap boleh berjimat. Boleh berjimat berapa lama puan? Sebab kita ni nak bagi 100,000 one off. Kalau puan simpan 100,000 ni, ambil masa berapa lama? Mungkin lebih 80 tahun baru boleh dapat 100,000 kan, betul tak? Okay, kalau 80 tahun ni pun ada cabaran dia. Mungkin masa tu on the way kita nak menyimpan, mak ayah kita nak pakai duit, kita bagi pinjam, ataupun anak-anak sakit perlu pakai duit. Macam tu lah. Jadinya kat sini, apa yang saya nak bagi tahu, apabila kita masih sihat ni, puan sediakan satu backup plan mudah melalui takafu AIA lah. Sebab dengan caruman at least lah, saya kirakan serendah 100 hingga 100.5 untuk plan pengganti gaji ni. Suami puan ni, puan, kalau suami puan tu dia meninggal dunia, maaf saya cakap kalau suami puan meninggal dunia, puan tak akan berada dalam kesusahan. Sebabnya suami puan ni, dia dah tinggalkan satu coverage yang besar kat ni, 100,000. Puan boleh gunakan untuk apa? Untuk jelaskan hutang yang ada waktu dia tak sempat nak settlekan hutang yang waktu dia hidup ni. Okey, sebab apa? Mungkin puan boleh cakap, kita hidup, mungkin puan boleh cakap hidup, hutang tu tak lama dah, tapi kita tak tahu hidup kita ni yelah, tiba-tiba kalau petang nanti kita dah tak ada, sempat tak nak jelaskan hutang tu, tak kan? Sebab itulah kena ada sediakan backup plan 100,000 ni. Yang ini bila berlaku kematian, walaupun sekali saja bayaran, terus dapat 100,000. Dia tak semestinya sampai umur 70 tu baru dapat. Tak semestinya. Bayar 1 bulan je. Kalau berlakunya meninggal, AIA ni akan bayar 100,000 dekat puan sebagai penerima hibah. Okey, penerima hibah. Dia gini sebenarnya, plan pengganti gaji ni, maknanya kalau kita nak ambil takafu ni, suami puan kena sediakan 10 tahun gaji tahunan. Maknanya contohlah, kalau pendapatan suami puan 5,000 kali 12 bulan, bermakna setahun dalam 60,000 kan. Kalau 10 tahun, maknanya kena ada 600,000. Tapi ini adalah cadangan yang terbaik. Kalau puan rasa macam terlampau tinggi sangat 600,000 ni, okey, mungkin caruman dia dalam 200 hingga 200.5. Okey, agak tinggi lah kan. Kalau agak tinggi, kita boleh rendahkan. At least puan ada satu backup plan. At least dalam 100,000 ni dah good starting lah sebenarnya, daripada puan tak ada langsung. Sebab hari tu masa saya approve puan tu, puan bagi tahu puan ada medical card saja, untuk plan pengganti gaji tak ada.